Okey kelas, jadi sampai di situ saja kelas kita pada hari ini. Jadi sebelum tu saya nak beritahu kepada kamu semua bahawasanya minggu depan saya tidak dapat hadir ke kelas kerana saya ada mesyuarat bersama Menteri Pendidikan Mexico di US. Jadi kerana itu saya tak dapat lakukan kelas lah. Tapi saya akan buat kelas secara online lah. Jadi doktor, kita guna platform apa nanti? Untuk itu saya akan maklumkan kemudian. Mungkin kita akan guna Google Meet lah jika tiada apa-apa halangan. Oh iya, satu perkara lagi saya nak maklum kepada kamu bahawasanya minggu depan kita akan mulakan perbandangan secara individu lah. Jadi kita akan buat secara online lah, secara kelas online. Jadi untuk maklumat lebih lanjut bagaimana kamu nak sediakan tugasan itu, kamu boleh rujuk kepada e-portal saya sudah letakkan di situ supaya untuk memudahkan kamu untuk menyediakan tugasan tersebut. Baik doktor. Iman, kau tahu tak macam mana nak buat assignment yang doktor bagi semalam? Aku tengok dekat e-portal, dia cakap perlu ada dengan rujukan. Tapi aku cakap Google tak jumpa. Itulah pasal aku ada juga tengok dekat Blogspot. Kalau cari kat situ katanya tak boleh pakai. Sekejap, cuba aku call Yuva. Dia biasanya selalu kalau bab-bab IT ni dia pandai. Betul juga tu. Saya try call. Hello Yuva. Hello? Ya saya. Ada apa Ilman? Weh, kau free tak sekarang ni? Tolong kita orang jap nak buat assignment ni. Minggu depan dah nak kena present. Oh, assignment yang Prof bagi semalam ke? Assignment yang doktor bagi semalam. Saya free je ni. Mantap. Datang lah sini. Aku dekat area fakulti ni. Sekarang. Oh, okey. Kejap lagi saya datang. Ni nak cari rujukan pun susah. Lepas tu nak kena buat slide. Ni pun aku tak tahulah nak buat slide macam mana. Harap-harap ni buat tahulah. Harap boleh tolong lah. Alah, boleh tu. Dia kan budak rajin. Mesti dia boleh tolong. Tu baru cakap dah sampai. Lama ke korang dekat sini buat assignment? Nampak macam susah je. Ya tu lah tu. Dari tadi lagi tengah fikir macam mana nak buat assignment ni. Susah. Saya rujukan. Oh, korang senang je tu. Jom saya ajar. Nak cari rujukan ni mudah je. Yang penting yang kena kita ingat adalah website yang kita nak cari informasi tersebut untuk buat assignment. Baik, terdapat banyak website di Google, contohnya Blogspot, Wikipedia. Tetapi adakah maklumat yang website tersebut salurkan padat atau tepat? Tidak, sebab Wikipedia dan Blogspot ni membawa plagiarism yang paling tinggi berbanding website-website lain. So baik, ramai tidak tahu bahawa dalam Google kita ada satu website. Di dalam engine Google juga, di dalam keluarga Google juga, namanya Google Scholar. Jom kita type Google Scholar. Baik, tekan yang ni dan tekan yang pertama. So ini adalah Google Scholar. Google Scholar ni dia dicipta untuk pelajar universiti, pelajar sekolah menengah, untuk gunakan untuk mencari maklumat dengan lebih mudah. Baik, jom kita just tekan etika dan peradaban. Yang pertama, yang ni semua yang berkaitan etika dan peradaban. Seperti yang anda boleh lihat, yang ni semua adalah tajuk yang berkaitan dengan apa yang kita type. Dan ada page lain juga yang kita boleh scroll, contohnya page 2. So yang ni, yang
paling menarik dalam Google Scholar ni, plagiarismnya adalah paling rendah. So kita boleh mendapat reference dan rujukan yang paling tepat. Okay, so korang baca dan pilih je yang mana yang sesuai. Oh, memang Google Scholar ni tempat cari rujukan Betul, bukan saja rujukan. Google Scholar ni pelajar boleh cari thesis sekali dengan rujukan yang padat. So pada zaman ni atau era ni, kebanyakan pelajar ni kita orang sebelum ni, I pun tak pasti cara nak gunakan Google Scholar. Tapi sekarang I belajar sendiri, dan Google Scholar ni kebanyakan kebaikan yang boleh dia salurkan kepada pelajar. Dan jika pelajar tahu cara gunakan Google Scholar ni, kita dapat buat assignment bukan susah payah macam tadi. Kita boleh buat secara smooth dan senang je. Kan senang buat dengan Google Scholar. Boleh tahan. Betul juga tu. So kalau nak buat slide macam mana pula? Dalam minggu depan nak kena present. Itulah. Kan ada Google, boleh cari slide, reference, assignment, semua dalam satu portal. Okay, slide ni senang je. Kamu buka Google, tekan topik yang anda nak, yang ditanya oleh lecturer. Contohnya etika semasa makan di luar. So you tekan etika semasa makan di luar. Lepas tu dekat last kali just tulis PowerPoint. So lepas you tekan PowerPoint ni, you boleh nampak ada banyak option yang keluar yang berkaitan dengan tajuk yang you cari tadi. So you pilih yang mana yang menarik bagi awak. Itu je, senang je PowerPoint. Oh, baik. By the way, thanks dah tolong kita orang. Nasib baik kau ada. Kalau tak, rasanya tak tahu buat tugasan ni. Tak apa doh. Ni kawan je kan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Jadi memandangkan seperti mana yang saya bagi tahu pada minggu lepas, yang saya tidak dapat hadir kelas secara bersemuka kerana ada urusan. Jadi kita akan guna Google Meet ni lah untuk kelas secara online. Jadi sebelum itu semua dah hadir dalam ni ke? Sudah doktor. Okay, baik. Jadi memandangkan Google Meet ni adalah satu platform yang mana kita boleh buat kelas secara online, dan kita juga boleh bentang, kita boleh buat pembentangan melalui share slide lah. Jadi oleh kerana itu ia dapat memudahkan kita dalam urusan seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni lah. Saya tidak mampu untuk nak buat kelas secara online, secara bersemuka. Jadi jangan lupa ya, anda semua tanda isi kehadiran anda semua melalui e-portal. Jadi tanpa buang masa, kita mulakan kepada pembentangan pertama. Siapa ya pembentangan pertama? Okey, baik doktor. Saya pembentang pertama. Okey, baik. Teruskan. Okey, semua nampak tak? Nampak. Okey, jadi hari ini saya akan membentangkan iaitu tajuk peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Peranan etika dan peradaban adalah penting dalam masyarakat Malaysia, terutamanya dari dewasa, kanak-kanak dan orang tua. Sudah sampai dah. Aduh, tengah game ni. Tak apa, nanti sambung lah. Alah, yelah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Jadi kita akan mulakan kelas kita hari ini. Kita sambung pada tajuk kita pada minggu lepas lah. Kita akan sambung tajuk kita pada minggu lepas. Jadi memandangkan semua dah ada dalam kelas ni, jadi siapa yang belum ada lagi dalam kelas ni? Semua dah ada ke? Ada, semua dah ada. Baik. Etika dan peradaban ada. Comel lagi ni. Uish. Ui, paus tak? Untuk
difahami dalam kursus ini? Ayah saya. Dari tadi mereka sedang main game dan bunyi dia kuat sangat. Dia ganggu konsentrasi saya. Betul ke kamu berdua main dalam kelas ni? Main handphone dalam kelas ni? Tak, sir. Mengaku je lah. Ya betul sir. Kami minta maaf. Inilah saya tak suka ni bila kamu salah guna IT. Kamu tahu tak, gadget tu sebenarnya membantu kamu untuk belajar. Bukannya kamu main dalam kelas saya. Kalau kamu main dalam kelas saya, main handphone, kamu tidak akan fokus. Jadi kamu boleh faham tak kenapa benda ini saya tak suka? Jadi next time kalau kamu main dalam kelas, kalau saya nampak, saya minta kamu keluar dari kelas saya. Faham semua? Faham sir. Sekarang ni, masalah salah guna ICT dah makin berluasa dalam kalangan pelajar. Bahkan baru-baru ini pun ada pelajar saya yang bermain handphone semasa saya mengajar di depan. Betul, saya dapati bahawa kajian yang dilakukan oleh KPM pada tahun 2017 dapati seramai 13,000 pelajar menjadi responden bagi yang terdiri daripada 100 buat sekolah di Malaysia telah menunjukkan bahawa sebanyak 80% pelajar menggunakan internet bukan tujuan akademik. Hal ini bukan angka yang sedikitlah kerana setiap tahun pasti nilai-nilai ini akan terus bertambah jika tiada tindakan yang diambil. Ya betul tu Puan. Jadi tujuan saya datang ke sini adalah nak untuk mengusulkan cara untuk menjaga ataupun mengurang perkara ini terus berlaku. Okey, boleh. Jadi anda ada cadangan? Ada. Jadi saya cadangkan kita membuat sekatan bagi mengakses mana-mana laman web yang berunsur negatif. Jika kita lihat negara-negara lain sudah banyak membuat sekatan internet bagi mengurangkan risiko pelajar untuk terus mengakses ke laman web yang mempunyai unsur negatif seperti judi, scam, game dan sebagainya. Mungkin kita juga boleh menaik taraf sistem security bagi tujuan memantau pelajar-pelajar ini apa yang mereka akses. Bagus juga idea tu. Dengan memantau pelajar, maka dapat juga kita kurangkan risiko-risiko yang lain seperti buli cyber atau maklumat palsu tersebar. Baik-baik kalau macam tu nanti saya akan cuba ketengahkan cadangan ini kepada pihak security cyber agar dapat tingkatkan lagi pemantauan terhadap pelajar yang mengakses internet. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Fakhruddin bin Ibrahim, nombor matrik 422-1001-3681. Jadi saya daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah dan saya memegang watak sebagai guru ataupun pensyarah di dalam video sketsa kami ini. Jadi sebagai seorang guru ataupun pensyarah, saya dapati bahawasanya kesan penggunaan ICT terhadap dalam sistem pendidikan ini sebenarnya amat penting dan juga bagus. Hal ini kerana ia dapat serba sedikit memudahkan guru dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi contohnya contohnya adalah mengadakan kelas secara maya atau bahasa mudahnya adalah secara online lah. Dengan adanya kelas secara online, maka ia juga dapat memudahkan guru atau pensyarah dalam menghabiskan tajuk-tajuk yang ingin diajar. Seperti mana yang kita tahu pandemik COVID-19 ataupun mungkin kita boleh sebut sebagai bencana-bencana alam seperti banjir dapat menjadikan kelas secara bersemuka itu tidak dapat dijadikan. Maka adanya sistem-sistem ICT ini ataupun kita panggil adanya teknologi-teknologi ini, maka ia dapat memudahkan guru ataupun pensyarah dalam melaksanakan ataupun dalam mengadakan kelas secara online. Jadi di antara platform yang mungkin terkenal ataupun yang mungkin biasa kita dengar adalah seperti Google Meet, Webex ataupun Zoom. Jadi ini adalah serba sedikitlah platform yang mungkin kita boleh guna secara online untuk mengadakan kelas. Jadi itu adalah dari segi kesan positifnya. Jadi bagaimana pula dengan kesan negatifnya? Jadi sebagai seorang guru mungkin agak sukar untuk kita melihat ataupun mengetahui keadaan ataupun tahap
kedisiplinan murid itu sendiri, pelajar itu sendiri, kerana kita tidak bersemuka. Kerana berlaku secara online, kita tidak tahu bagaimana pelajar itu, adakah dia fokus ataupun tidak ketika guru mengajar di dalam online. Jadi itu adalah serba sedikit yang mungkin saya boleh kongsikan ataupun yang saya dapati hasil daripada kerja projek video ini. Jadi kesimpulannya adalah ICT ini sebenarnya sangat-sangat memberi banyak manfaat kepada di dalam sistem pendidikan, khususnya apabila kita nak mencapai negara maju, negara yang bersaing. Jadi penggunaan teknologi maklumat ini ataupun ICT ini di dalam sistem pendidikan amat perlu kita ketengahkanlah, kerana yang sekarang ini adalah merupakan abad ke-21 yang mana menginginkan sistem teknologi itu berfungsi dengan meluaslah, dengan cara yang lebih maksimum lagi. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Yunis Syualman dan saya daripada kumpulan 6 subjek etika dan peradaban. Saya telah mempelajari beberapa perkara dari video sketsa ini yang bertajuk kesan ICT terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Pertama sekali, ICT ini dapat memberikan kesan yang positif dan negatif kepada seseorang individu. Tetapi, individu yang mempunyai etika dan peradaban yang baik dapat membuat keputusan sama ada mereka ingin ke jalan yang positif atau yang negatif. Sebagai contoh, kebanyakan pembuli di alam cyber ini mempunyai etika dan adab yang buruk. Dan etika dan adab yang buruk ini dapat kita lihat daripada personality mereka. Manakala mereka yang menggunakan alam cyber secara bijak atau baik dapat juga kita lihat daripada personality mereka. Ini adalah salah satu contoh perbezaan dengan seorang yang menggunakan ICT secara bijak dan seorang yang menggunakan ICT secara buruk. Itu adalah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakrul Syakirin bin Mudah, pelajar jurusan Pengajian Islam Syariah. Dalam video kami ini saya memegang satu watak saja, iaitu sebagai pelajar baik. Video ini kami lakonkan bukan sekadar karangan semata-mata, tapi ini berdasarkan daripada pengalaman kami sewaktu belajar di UNICEL. Sewaktu memegang watak pelajar baik ini, saya mendapat manfaat, iaitu tentang satu apps yang mana boleh digunakan untuk mencari maklumat. Sebab seperti yang kita sedia maklum, sebagai student, jikalau hanya menggunakan Google untuk mencari maklumat, dia tidak sepenuhnya betul. Namun ada satu aplikasi yang boleh digunakan, yang boleh didapati dalam Google juga. Apabila mencari ke sana, semua maklumat yang ingin dicari untuk membuat tesis atau apa, dia mempunyai reference dia sendiri. So itu saja. Dan saya juga merupakan cameraman dalam sketsa kami, iaitu lakonan bahagian ketiga, iaitu berkaitan dengan kelas yang mana terdapat beberapa orang pelajar yang bermain menyalahgunakan ICT sewaktu dalam pembelajaran. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilman bin Zamhari daripada kos Pengajian Islam Syariah. Saya memegang dua watak, iaitu watak pelajar yang baik dan watak pelajar yang buruk. Dalam watak pelajar yang baik, kami mendapati dalam video kami nilai-nilai yang baik, iaitu seperti membantu pelajar-pelajar untuk mencari perkataan-perkataan yang susah, contohnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris, bahasa Cina dan lain-lain. Dan sebagai memegang watak buruk, saya mendapati bahawa pelajar ni boleh menyalahgunakan ICT. Okay. Nama saya Ashley Sadasivam. Nombor kad matrik 4221003181D.
Watak saya di dalam sketsa ini adalah sebagai pentadbir universiti. Apa yang saya dapati ketika melaksanakan projek video ini adalah ICT dapat membantu pentadbir universiti dalam memantau dan menganalisis prestasi pelajar dengan lebih rapi dan tepat. Selain itu, ICT juga dapat membantu pentadbir universiti dalam membuat keputusan yang bijak untuk memperbaiki sistem pendidikan. ICT dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengajaran dan pembelajaran. ICT dapat membantu guru dan pelajar dalam membentuk dan mengembangkan kurikulum, mengajar, memantau dan menilaikan prestasi pelajar. Selain itu, ICT mampu menyediakan maklumat yang berguna untuk mentadbirkan dan menguruskan institusi pendidikan. Walaupun ada sesetengah sekolah atau universiti masih lagi kurang menggunakan ICT dalam bahagian keselamatan cyber seperti pemantauan yang ketat terhadap media sosial dan laman web. Kementerian Pelajaran Malaysia juga seharusnya menyebarkan informasi berkaitan penyalahgunaan ICT agar mampu mengurangkan risiko pelajar dari terpengaruh dari perkara yang tidak baik. Terima kasih.